Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saya harapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat hendaknya. Kita nak teruskan kepada sesi kelas kita pada hari ini. Saya nak tunjukkan bagaimana cara kita nak buat pola jubah A-line. Okey, so tanpa membuang masa lagi, jom kita mula kelas kita. Okey, apa yang saya nak bagi tahu untuk sesi hari ini, saya nak fokus pada cara buat pola bahagian depan. So, jom kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ke muka surat 17, 18. 17, 18. Okey, so daripada panduan ni saya akan tunjukkan satu persatu cara guna buku daripada Tizaza. Cara macam mana nak tengok dasar dia dengan gambar raja. Okey, sebelum kita buat pola, kita mesti ada ukuran-ukuran ini. Ini adalah ukuran-ukuran penting yang perlu kita ambil untuk kita jahit baju jubah A-line. Okey, pertama sekali ukuran bahu, dada, pinggang, punggung, bahu ke pinggang, pinggang ke punggung, labur baju, mercu ke mercu. Ni sebenarnya ukuran untuk badan lah. Yang hari ni kita akan guna. Sampai mercu ke mercu ni je. Untuk labur tangan dan buka tangan ni, nanti saya akan tunjukkan macam mana cara nak buat pola tangan. Tu untuk bahagian tangan lah. Kenapa bukaan tangan dia 7,5? Sebab nanti saya nak tunjukkan kepada anda cara macam mana buat tangan getah. Yang getah dekat bawah tu. So anda boleh belajar. Alright, so jom kita mula. Yang mana ada buku boleh tengok. Kita akan ikut panduan daripada buku ini. Okay. Alright, so 01. Kita tengok pada bahagian dasar depan, bahagian hadapan. 01 ukuran keliling dada bahagi 4. Dekat sini ukuran keliling dada bahagi 4. Ini adalah ukuran bagaimana cara kita nak ambil ketiak pada bahagian ketiak. So kita ikut saja step by step. Okey, 01. 01 keliling dada bahagi 4. Yang dada saya ada ni 36 bahagi 4 saya dapat 9 inci. 9 inci. So kita ikut dekat bawah ni. Tadi kat sini 01. Ukuran keliling dada bahagi 4. So kita ikut saja dada yang saya ada 36 bahagi 4 kita dapat 9. Kosong dekat mana, 1 dekat mana? Kita mula daripada hujung ni. Sudut 90 darjah ni. Kertas kita ni. So dekat sini kita mula. Okey. So nampak kertas kita kat sini. Kita akan mula secara automatik dekat sini adalah kosong. Di sini adalah titik kosong. So kita akan bermula daripada 01. Ukuran keliling dada bahagi 4 saya dapat 9 tadi. Seperti yang saya bagi tahu, mula daripada hujung kertas kat sini. Secara automatik di hujung ni adalah titik kosong. Kita terus tanda ke bawah. Kosong. Tandakan saja dan garis. Okey, bila dah dapat tanda 9 inci tadi tu, garis. Okey. Gariskan. Okey. So dekat sini adalah titik 1. Senang saja cara kita nak tengok buku atau cara kita nak tengok kita punya dasar pada buku zero tu pakai jahit. Kat sini jadi 1. Kosong dekat atas, 1 dekat sini. Okey, so seterusnya 02 ukuran bahu ke pinggang. Kosong dekat sini, 2 kita nak cari. Kalau macam mana anda nak tengok, senang saja. Kalau dalam buku ni kan senang saya tunjukkan sedikit untuk anda yang mana masih ragu-ragu lagi bagaimana cara nak tengok pola dan juga dasar. Okey, tengok dekat sini. 01. Kita dah bagi-bagi kat sini bahagian depan, yang ini bahagian belakang.
01 ukuran keliling dada bahagi 4. So anda tengok, ini adalah dasar depan. Anda tengoklah kat sini pola dia. 01. Ni adalah ukuran dada bahagi 4. So 02 ukuran bahu ke pinggang. So anda boleh ikut je kat sini. 02. Nampak tak? Okey. Dan seterusnya lah. Jangan melangkah. Ikut step by step. So kat sini saya tengah tunjuk macam mana cara dia. Kemudian sekarang ni 02 ukuran bahu ke pinggang. Ukuran bahu ke pinggang ni adalah standard. Standard ukuran. Kalau anda nak buat saiz S, kita boleh gunakan 14 inci. Kalau M, kita boleh ambil 15 inci. Semua sekali ada. Formula tu ada dalam buku ni dan juga buku-buku yang sebelum ni. Okey, so sekarang ni 02 bahu ke pinggang. Bahu ke pinggang saya 15 inci. Sebab saya buat saiz M. Okey, terus ambil daripada 0 ke 2. Tanda dan garis. Pastikan anda catat. Nanti boleh buat. Garis. Dah dapat tanda tu garis. Nampak? So, secara automatik di sini adalah titik 2. Titik 2. Okey? Kemudian seterusnya 2 ke 3. 2 ke 3 arahan dia adalah ukuran pinggang ke punggung. Ukuran pinggang ke punggung. Ini pun sebenarnya adalah ukuran standard. Biasanya saiz kita orang Asia ni, daripada pinggang ke punggung tu kita boleh ambil 8 inci untuk dewasa. 8 inci. So kena tengok betul-betul arahan dia cakap 2 ke 3, bukan daripada 0. 2 ke 3 kita terus ambil. Kalau anda tengok dekat whiteboard ni, saya punya pinggang ke punggung 8 inci. 8 inci. So ambil daripada sini 2 ke 3. Macam tu. Terus garis. Dapat terus garis. Senang je. Okey. Dan di sini adalah titik 3. Macam tu. Simple. Kalau tak faham, ada apa-apa soalan, anda boleh letakkan di ruangan komen. Saya teruskan kepada, tadi kita dah dapatkan 2 ke 3, 0 ke 4. So sekarang ni kita nak ambil ukuran 0 ke 4. 0 dekat atas ni. Ingat 0 dekat atas ni. 4 dekat mana? 4 tu, kalau anda tengok gambar raja, dia berada di bawah. Bermaksud labuh baju. Kita nak ambil 0 ke 4 ukuran labuh jubah. So kita tengok kat sini. Ukuran labuh jubah kita berapa? Ni dia. Ukuran labuh jubah 52. So kita ambil tali tip, ukur daripada 0. Daripada 0 sampailah ke bawah 52. Kalau kita nak buat jubah atau dress, kertas kita ni kita kena cantumkan sedikit lah. Kalau tak nanti tak cukup. Kena cantumkan. Yang ni saya dah siap-siap cantum. Tanda, saya suka tanda 2 kali sebab supaya nanti senang kita nak garis. Ataupun kita punya garisan tu tak bengkok lah. Okay, so saya suka tanda 2 kali kat sini. Dan kita garis. Senang kan? Senang saja insya-Allah. Gariskan. Okey, nampak? Di sini adalah titik nombor 4. Okey, di sini adalah titik nombor 4, bawah sekali. Bawah labuh dia, labuh jubah. Nampak? Kita buat titik nombor 4. Bila kita dah dapat titik nombor 4, kita dah dapat dah labuh baju, kita dah siapkan dah rangka dia. Kita dah ada garisan bahu,
dah ada garisan dada, pinggang, punggung dan juga labuh baju. So kita pergi kepada arahan seterusnya. Kita tengok dekat buku Zero to Pakar Jahit. Okey, arahan seterusnya kosong kelima. Kosong kelima Kosong kelima kalau kita nampak kat gambar raja ni, dia ke arah bahu, ukuran bahu. Arahan dia adalah kosong kelima ukuran bahu bahagi 2. So kita tengoklah ukuran kita. Bahu kita 15 bahagi 2, saya dapat 7,5. 15 bahagi 2 saya dapat 7,5. So kita ambil lah terus 7,5. So tanda terus daripada titik kosong. (7,5). Okey, tanda dan terus tulis nombor dia. Dekat sini adalah titik nombor 5. Dekat sini titik nombor 5. Cikgu guna inci ke cm? Mana lebih senang? Saya guna inci. Inci pada saya inci lebih senang sebab kalau cm tu dia, kalau dah labu tu dah beratus-ratus dah, berapa ratus inci. Kalau guna cm dia baru 52 inci. 52 inci. Kalau kita guna cm 100 lebih tak silap saya, ke 200 lebih. Dia depan belakang je. Kalau anda tengok tali tip, lebih senang guna inci. Lebih senang guna inci. Okey, titik 5 kita dah dapat. Kemudian kalau anda perhatikan dekat arahan titik 5, dia ada tulis kat situ garis lurus ke garisan 6. So daripada titik 5 ni anda pakai pembaris L. Nak senang kan, pakai pembaris L, letakkan macam ni. Garis terus ke garisan 6. Titik nombor 6 tu berada di sini, di garisan dada. So secara automatik di sini adalah titik nombor 6. Senang sangat, senang sangat, ikut je panduan. So di sini adalah titik 6. Alright, 5 ke 7 arahan seterusnya. 5 ke 7 titik tengah 5 ke 7 turunkan 1 inci. 5 dekat sini, 7 di bawah ni, turunkan 1 inci saja. Ini adalah jatuh bahu. Tanda je macam tu. Nanti kita akan nampak bentuk dia. So di sini adalah titik 7. Okey, titik 7. Alright, so titik 7 kita dah dapat. Kita teruskan pada arahan yang seterusnya. 8. 8. Titik 8 adalah titik tengah 67. Yang dekat sini jangan keliru Kita kena ambil titik tengah 67. Ni sebab apa, kadang-kadang ada yang bagi tahu saya, ada yang tanya saya kenapa bahagian ketiak dia tak sedap pakai. Kadang-kadang banyak sebab antara satu sebabnya adalah kesilapan dekat sini. Masa nak dapatkan titik tengah bukan daripada atas pastikan 6, 7 yang kita dah turunkan 1 inci. Atas ni kita dah tak guna dah. Titik 5 ni kita dah tak guna dah. Itu antara salah satu sebab kenapa bila kita pakai bahagian ketiak tak sedap. Banyak lagi sebab sebenarnya, tapi ini antaranya. Okey, so daripada sini 6, 7 ambil tali tip kalau nak senang lah. Lipat je macam ni. Dapat titik tengah dia. Tandakan sebagai titik 8. Di situ adalah titik 8. Okey? Alright, so seterusnya kita tengok arahan seterusnya. 8 ke 9 masukkan 3/4. Ini kena ingat, pastikan anda catat. Kalau anda nak buat apa-apa juga pakaian, fashion, blouse ke, kurung moden ke, bahagian depan mesti masukkan 3/4. Dia berbeza depan dengan belakang. Nanti kita akan go through lah untuk bahagian belakang. So, bahagian depan 8 ke 9 kita masukkan 3/4. Tandakan. Tanda saja dulu. 3/4.
tanda sebagai titik 9. Macam tu. Titik 9 kita dah dapat. Sekarang ni kita nak pergi kepada 1 ke 10. Arahan dia bagi tahu ukuran keliling dada bahagi 4 tambah 1 inci kelonggaran. Bila dia ada tambah 1 inci kelonggaran, bila anda dengar perkataan kelonggaran, sebenarnya kelonggaran ni boleh berubah. Kalau macam kita nak buat jubah, kenalah longgar-longgar sikit kan. So tambah 1 inci. Cikgu, kalau ada yang tanya cikgu, boleh ke nak tambah 3/4 pun boleh. Tak ada masalah, tapi dia akan jadi cutting fit sikit lah. Dia ikut kelonggaran berapa yang kita letakkan. So untuk jubah ni kita letakkan 1 inci tu dah memang orang kata cantik lah untuk orang kata pakaian jubah tersebut. So kita tambahlah 1 inci 1 ke 10. So dada saya 36 bahagi 4, kita dapat 9 tambah 1 inci jadi 10. Terus ambil kat sini 10. Alright. Tandakan saja, kemudian letakkan di situ titik 10 supaya kita ingat. Okey, so seterusnya kita pergi terus kepada bentukan. Nampak arahan. Anda ikut je arahan ni step by step. Daripada lepas kita dah dapat titik 1 ke 10, arahan dia bagi tahu kat situ bentukkan 7, 9, 10. 7, 9, 10. Kita bentukkan dulu. 7 ke 9 kita pakai pembaris lurus macam ni. Bila nak buat pola, pembaris ni sangat-sangat penting pembaris L square ni. So, daripada 9 ke 10 ni kita pakai bahagian curve ni. Pakai bahagian curve ni. Letakkan betul-betul 9 ke 10. Jadi lubang lengan kita. Nampak tak? Dah jadi dah bentuk lubang lengan kita. Yang atas ni nanti kita akan matikan bila kita dapat ukuran leher. So nanti kita akan tunjukkan. Okey, so arahan seterusnya 3 ke 11. 3. Tengok kat sini 3. Kita dah ada titik 3. 3 ni berada di bahagian punggung. So 3 ke 11, arahan dia bagi tahu kat situ ukuran keliling punggung tambah 1,5 kelonggaran. Okey. So untuk bahagian punggung tu, ukuran keliling punggung bahagi 4 tambah kelonggaran 1,5. Okey, tambah kelonggaran 1,5. So, ukuran punggung kita mana? Punggung dekat sini. Punggung 40 bahagi 4 saya dapat 10. 10 dekat sini. Dekat bahagian punggung 10 bahagi 4. Pastikan punggung bahagi 4 dahulu baru tambah 1,5. Kena bahagi 4 ikut formula asas. Kalau ada yang mana yang perlu di take note, anda kena take note lah kat situ. Okay, so kat sini 10 daripada 3 ke tempat yang saya tanda ni adalah ukuran punggung bahagi 4. So kita tambah 1,5 kat sini untuk kelonggaran. Okay, di situlah titik berapa tadi? 11. Di sinilah titik 11. Okay, saya sebelum ni, kalau anda ikuti live kita sebelum ni, kita ada ajar juga bagaimana cara mengukur. Kalau bahagian dada, kita kena ambil ukuran, masukkan 2 jari. Ambil ukuran dada di bahagian yang paling tinggi, kemudian anda kena masukkan 2 jari dan biar dia rasa selesa. Bukan longgar masukkan 2 jari dan boleh pusing sedikit agak selesa. Bahagian pinggang pun kena ambil ukuran macam yang saya pernah ajar. Itu nantilah kita go through. Hari ni kita fokus bahagian ni. Bukan betul ngam-ngam. Tapi kalau kita tengok ukuran standard size, biasanya ukuran standard size ni dia dah siap-siap dah kelonggaran. Kalau anda ikut ukuran standard size, dah tak perlu tambah kelonggaran. Tapi kalau anda ikut ukuran badan, perlu tambah kelonggaran. Okey? Boleh faham Tadi kita dah dapat titik 11.
Sekarang ni kita nak ambil 4/12 bukaan bawah baju. So 4/12 bukaan bawah baju. Kalau macam saya buat saiz M, saya boleh ikut formula kat situ. Dah tak perlu orang kata apa, nak mengukur ataupun rasa was-was, ikut sahaja. Alright, so 4/12 bukaan bawah baju saiz M. Saiz M saya nak ambil 15 inci untuk bukaan bawah baju. So jom kita pergi kepada 4/12. Ambil dekat sini 15 inci. Okey, bawah baju 4/12, ambil 15 inci untuk saiz M. Tanda dan letakkan kat situ titik 12. Okey, nampak? Titik 12. Kita dah hampir nak siap dah ni. So, arahan seterusnya, tanda saja dulu. Okey? Kemudian, lepas kita dah dapatkan setiap titik-titik ni, kita gariskan dahulu. Yang ni senang. Kita gariskan daripada titik 10 ke 11. Garis lurus je. Macam ni. Kemudian 11 ke 12. Macam ni. Begitu. Senang. So anda dah nampak dah rupa bentuk pola jubah kita. Okey, untuk basi nanti kita akan ambil dekat kain masa kita nak potong kain. Basi ni biasanya 1/2 inci, tetapi untuk bahagian sisi kita boleh letakkan basi 1 inci. Tapi kalau nak buat basi 1/2 inci pun tak ada masalah. Tadi kita dah dapatkan titik 12. Sekarang ni kita nak dapatkan titik 13 pula. 12 ke 13 naikkan 1 inci. Okey, kita pergi ke titik 12 tadi pada bawah baju kita, jubah kita ni, naikkan 1 inci. Di situ adalah titik 13. Di sini adalah titik 13. Senang saja kalau anda ikut buku daripada Zero to Pakar Jahit ni. Okey. Alright, so kita dah dapat titik 13. Kalau anda dah dapat titik 13 tu, bentukkan pakai pembaris curve ni. 13 ke 4. Pakai yang curve kat sini. Curvekan dia. Ni untuk kita nak nampakkan bentuk baju kita tu tak adalah bentuk dia jatuh ke bawah kan, supaya bentuk dia cantik. So ni yang kat sini nanti kita dah tak guna dah, kita buang nanti. Yang 12 tu tadi kita buang. Alright, so sekarang ni kita nak pergi kepada bahagian leher. So, kita tinggal sikit saja lagi sebenarnya, tapi saya nak bagi anda tips dekat sini. Okey, kalau anda perhatikan dekat sini, bahagian badan untuk jubah dia straight je tau. Dia straight. Tetapi kalau anda nak nampakkan sedikit bentuk cutting, dekat bahagian pinggang ni, kita boleh masukkan 1/2 inci. Okey, dekat bahagian pinggang ni, kita masukkan 1/2 inci sahaja. Dekat sini kita boleh, kalau nak buat poket sisi pun boleh, untuk jubah tak ada masalah. So bila anda nak masukkan 1/2 inci, masukkan 1/2 inci sahaja. Alright. Kalau ada yang kata, cikgu kalau saya nak masukkan 3/4 boleh. Kalau anda nak masukkan 3/4, mungkin dia akan nampak baju tu cutting dia nampak sangat. Kita tak nak, kalau jubah ni kita nak biar dia loose. So kita masukkan 1/2 inci saja, sebab bahagian belakang nanti kita nak buat dad. Bila kita ambil dad pun dah nampak kecil dekat belakang tu kan. So kita masukkan 1/2 inci saja dan bentukkan. Gunakan pembaris ni. Okey, kita curvekan dia. Cara guna pembaris pun kena betul. Jangan pula bahagian ni kita guna yang dekat sini, salah. Pastikan kita ikut bentuk curve dia. Daripada pinggang ke punggung baru kita guna yang belakang ni. Macam tu. So baru nampak bentuk. Ni nanti kita buang. Tak guna. Okey? Boleh. Tu sedikit tips lah daripada saya. Okey?
So, jom kita pergi kepada bahagian leher. Sikit saja lagi. Saya nak habiskan part leher. Part leher tadi kita dah habiskan pada titik 12 ke 13. Dan kita dah bentukkan. Sekarang ni kita nak pergi kepada bahagian leher. Okey, kita nak pergi kepada bahagian leher. 0 ke 01. Part leher. 0 dekat sini. Sekarang ni kita nak cari 01. Ukuran keliling leher bahagi 6. 0 ke 01. 01 kat sini. Ukuran leher bahagi 6. Okey, dekat sini saya nak bagi anda tips. Sekiranya anda tidak ambil ukuran leher, anda boleh ikut ukuran bahu. So anda tengoklah bahu kita, ukuran kita berapa. Ni sekiranya anda tak ambil ukuran keliling leher, anda boleh ikut ukuran bahu. Tulis, catatkan, ini adalah tips, petua ataupun formula. Okey. So, macam saya tak ambil ukuran leher kan. Kita boleh ikut ukuran bahu. Bahu kita 15. Bahagi 6 dapat berapa? Pakai kalkulator. Untuk bahagian leher ni boleh pakai kalkulator. Okey. So, 15 bagi 6 saya dapat 2,5. So, kita terus tanda. 0 ke 01. 2,5. Tanda. So, kat sini titik 01. Senang saja. Kemudian, arahan seterusnya 0 ke 02. Ukuran keliling leher bahagi 6. Tambah 3/4. Dekat sini 0. Sekarang ni kita nak ke bawah pula. Ke bawah. 02. Ukuran leher tadi berapa? Leher 15 bahagi 6 saya dapat 2,5. Kita tandakan dulu 2,5. Tambah 3/4. Macam tu. Senang saja. Dan tandakan dekat situ sebagai titik 02. 02. Alright. Kemudian 02 ke 03. 02 ke 03. 03 dia kat sini sebenarnya. Kalau siapa yang ada buku anda boleh nampak gambar raja tu. 02 ke 03 sama ukuran 0 ke 01. So, samalah. Kat sini 2,5. Sini pun 2,5. Dan bentukkan. Macam tu. So, kita bentukkan. Mudah kan? Ini adalah cara untuk buat bahagian leher. Kan? Macam tu. Nampak? Dan kita bentukkanlah daripada sini. Boleh pakai free hand je. Macam tu. Nampak? Pakai free hand je. So, pola kita dah pun siap. Ini adalah bahagian depan lah. Saya tunjukkan dulu bahagian depan untuk pola jubah kita. So, bila kita dah siap, dah pandai buat pola jubah. Ini jubah A-line tau. Ini asas. Asas kita nak buat pola jubah A-line. So, bila kita dah siap, bahagian depan ni terpulang. Kalau ada yang nak buat zip untuk menyusu pun boleh. Lepas tu, kalau tak nak buat zip, boleh buat leher baju kurung pun boleh. Terpulang kepada kita. Okey, dan satu lagi last. Paling terakhir, bila kita dah dapat titik 01, gariskan ke 7. Ni adalah jatuh bahu kita. Jangan lupa pula. Macam tu. Okey, nampak? Dah pun siap pola kita. Ini adalah untuk bahagian depan. So, saya fokus pada bahagian depan untuk sesi hari ini. Kalau nak letak zip boleh, nak buat leher baju kurung pun boleh. Tak nak pakai zip, tak nak letak zip belakang, tak nak letak zip depan, boleh buat leher baju kurung sebab baju ni longgar. Anda boleh sarung je lah. Kalau nak buat senang untuk menyusu, boleh buat zip pada bahagian depan. Alright. Kalau nak buat leher bulat saja, keluasan ni kena tambah lagi lah bahagian bawah. Bahagian keruk belakang tu kalau anda nak tambah setengah inci saja boleh. Bahagian keruk depan tu bolehlah tambah. Janganlah terlampau luas sangat. Pastikan anda boleh tambah dekat situ. Kalau biasa kita tambah 3/4. Bahagian depan tu anda boleh buatlah tambah dalam 1 inci ke 1 inci suku. Cuba dulu. Kita boleh adjust. Try and adjust.
Nak buat leher sampan pun boleh. Leher sampan dekat bahagian 0 ke 01 tu dia kena keruk lebih sikit lah. So, saya rasa setakat ini saja sesi kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang tonton sampai habis. Akhir kata daripada saya, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.